Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Boleh Bunda? Bunda start dulu ya. Bunda tadi saya mute. Boleh unmute balik. Bunda tekan unmute. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin Tebal sikit. ukhrijat Kuntum khaira Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Tak tu jangan tekan terlalu kuat nanti dia jadi ain. Ta'muru. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsar lagi sekali. minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la Adbaru. wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma ilayhi yusarrun. Duribat alaihimuz zillatu zillah. Dia kena ada tekanan pada zal, pada lam dan huruf zal tu hujung lidah. Alaihimuz zillatu. Ada tempoh sabdu. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna Oh, panjang. min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah Ya. yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar Ya. وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Ya. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا Falan والله yukfaru. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا Ya. والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Tak Terima kasih, jadi Ustazah. jadi keluar ke apa? Balik lambat tadi. Oh. Baik. Okey okey okey. Okey, Bunda Misliah silakan. Kalau Bunda Zainab dulu ke? Silakan. Boleh? Unmute tak dengar, tak onkan mikrofon. Baca surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق. Salah Ustazah. Bighairi haqq, tak ada lam. Ambil wayaqtulu Wa je. yaqtulu boleh? ويقتلون الأنبياء بغير حق Ya. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih. Sama. Okey, Bunda Mislia boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin Kuntum khaira ummatin. Ra pendek dan tebal. Kuntum khayra ummatin. Jangan panjang. Ra dia tak boleh. Ra Kuntum khaira Kuntum khair. khayra ummatin uhrijat. Khaira ummatin. Ra pendek tapi tu dengung jangan tinggal. Khayra ummatin uhrijat linnasi Si pendek. ta'muruna bil ma'ruf. Ambil balik. Uhrijat linnasi Si tak boleh panjang. ta'muruna Linnasi ta'muruna bil ma'ruf. linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil Na pendek. munkari. Na pendek. Mungkari pendek, na pendek. Setiap hujung kalimah nak pergi sebelah pendek. Wa tanhauna 'anil munkari wa Mung tu jangan pendek. Mung dia dengung. wa tanhauna 'anil munkari wa Kari tak boleh tu'minuna panjang. billah. Wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Laka panjang. Lagi sekali. Walau amana Walau amana ahlul Na tak boleh panjang. Walau amana Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. lakana khairan lahum. Lakana khairal lahum. Ya. Minhumul mu'minuna wa Na aktsaruhumul pendek. fasiqun. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul Wa fasiqun. aktsaruhumul fasiqun. Wa aktsaruhumul fasiqun. Lain Lan yadurrukum. Lan yadurrukum illa yadurrukum illa azan. adza.
Lan yadurrukum ila adha. Ada sabdu. Lan yadurrukum illa adha. Lan yadurrukum illa adha. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar. Bonda ulang balik. Wa in tu dengung. Bila dengung ni dia tak boleh pendek, dia kena panjang. Wa in yuqatilukum. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar. Adbar tebal. Yuwallukumul adbar. Yuwallukumul adbar. Dia tak boleh adbar. Jadi nipis adbar. Ra tafkhim. Yuwallukumul adbar. Ya. Thumma la yunsarun. Thumma la yunsarun. Thumma la Ma jangan panjang. Dia jangan mala. Tak boleh. Thumma la. Thumma la La jangan pendekkan. yunsarun. Pendeknya ma je. Thumma la yunsarun. Thumma la Yun. Thumma la Ma jangan yunsarun. dipanjangkan suara ma. Dia tak boleh mala. Kalau mim alif, lam alif ya mala. Summala. Thumma la Thumma la yunsarun. Duribat alaihimul zillatu. Duribat alai. Duribat alaihimul Alaihimuz zillatu ay. Duribat alaihimuz zillatu aina masuqifu. Terabur. Kejap. Terabur sangat ni mat dia ni. Dia jangan ikut rentak kita. Dia kena ikut mat panjang pendek. Duribat alaihimuz zillatu aynama. Nampak tak? Na pendek, ma panjang. Okay. Duribat alaihimuz zillatu aina masuqifu. Masuqifu. Illa bihablin minallah wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat Minallahi wa duribat. Hi tak boleh panjang. Ambil balik. Waba'u. Waba'u bighadabin Ra tak boleh panjang. Ra jangan panjang. Waba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskana. Ya. Zalika bi'annahum kanu. Kak jangan panjang. Terus sambung je. Zalika bi'annahum. Masih panjang lagi. Masih lagi. Zalika bi'annahum. Zalika bi'annahum kanu yakfuruna bi'ayat. Kanu yakfurunu. Tak boleh pendek. Ada wow. Kanu yakfuruna bi'ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dia kan macam ni. Benda kalau macam tak lancar, jangan baca panjang-panjang, jangan. Berhenti-berhenti, tak apa. Janji baca tu betul kan? Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Berhenti situ.
Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kanu panjang. Kanu. Kanu yakfuruna bi ayatillah Okay. wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Lagi sekali. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Waka. Jangan waka. Lain tu. Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Laisu Sekejap. Asaw tu jangan. Asaw. Jangan asau. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu Waka. Dia tak boleh waka. Jadi dua harakat wa tu. Waka. waka. Ha. Dzalika bima asaw wa Bukan asau. Dia kalau asau jadi sin. Asawwaka. asawwaka. Ya. Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Belum clear. Wa kanu ya'tadun. Wa kanu yaqtadun. Laisu sawa. Panjang. Su tu kenapa pendek? Sebab dia ada waw. Laisu sawa'a. Laisu sawa'a. Ya. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun. Teruskan. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili. Tu yang saya tak boleh biar sampai habis dulu sebab banyak kan. Yatlu, ambil balik. Yatluna ayat. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Wahum yes. Dia tak boleh. Wahum yes. Jangan laju-laju. Wahum yasjudun. Wa hum yasjudun. Ya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna. Akhiri wa ya. Tak boleh pendek. Tak boleh panjang. Billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Tak boleh panjang. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Wa yusari'una fil khairat. Dia kena tengok banyak nana yang terpanjang ni. Wa yusari'una fil khairat. Khairat. Wa yusari'una fil khairat. Bunyikan hamas. Khairat. Khairat. Bunyi ta hamas. Khairat.
Dengar tak hujung belakang tu hamas? Wa yusari'una fil khairat. Tak bunyi, dia kena rot. Rot. Wa yusari'una fil khairat. Tu dia. Wa ulaika minas solihin. Wa ma yaf'alu min khairin Tengok wa fala ma yaf'alu ada apa? Ada waw. wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Falan yukfaruh. Falan yukfaru. Ya. Wallahu Wallah, alimun kalimah Allah tak boleh pendek. Wallahu Wallahu alimun. alimun bil muttaqin. Wallahu alimun bil muttaqin. Wallahu alimun bil muttaqin. Terima kasih banyak Ustazah, lemah saya. Dia punya mat tu masih belum konsisten lagi. Nah, hujung-hujung kalimah tu kan. Dia jadi macam terpanjang-panjang. Yang tu nak kena latih supaya tak terikut-ikut kita punya lagu. Dia bukan lagu tu dipanjangkan tapi dipanjangkan huruf mat. Kalau tak ada mat tak payah panjang suara tu, terus je. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Kak Su silakan. Ustazah boleh. Baca dulu, Ustazah. Ajar nak baca dulu Ada khas. Boleh, Boleh. silakan. Terima kasih Ustazah. Sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia bukan minasyaitan, dia minasyaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amanu. Kejap bunyi ha tu hujung. Wa tu'minuna billah. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا Dekat tu يُنصَرُونَ. kena hujung lidah. Yuwallukumul adbara thumma la. وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ. Illa, ambil balik. Lepas tu ba tu jelaskan sikit lagi. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah
Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dia macam tillah. Dia tak jelas. Dia bi ayatillah. Bunyi ha. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya. Wa yaqtuluna yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ana al-laili wa hum laili. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa Dia hum jangan al-laili. Dengan la. Laili. Dia kena angkat betul-betul lidah. ana al-laili wa hum yasjudun. Okey. Baru habis pusingan ya tu ai. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Akhir nipis. Wal yaumil akhir. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Okey, dekat yau tu sama macam bentuk kita baca lai tadi. Lai angkat lidah kan, yau tu mesti muncul akhir sekali. Wal yau. Yu'minuna billahi wal yaum. Betul. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Ya. Wa ulaika minas solihin. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wallahu alimun bil muttaqin. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kasih Ustaz, saya minta Sama. diri dulu saya. Baik. Kasih Zah. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, silakan Kak Su. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس Ukhrijat linna. Satu dekat ta bunyi hamas. Linna dengung. أخرجت للناس Bunyikan jat. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف Ya. وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى Ya. وإن تقاتلوا
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار Ya. ثم لا ينصرون ضربت Masuk zal. ضربت عليهم الذلة أينما تقيفوا Aynama thuqifu. أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. Ya. Sambung Ustazah boleh? Illa. Okey. إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة Ya. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أسوا Masukkan sikit ain. Asawwaka. وعصوا. أوكي. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Cuma dari segi sad dia tak tebal. Asaw, jangan asau. Asawwaka. عصوا Bukan sau, bukan sau. So. عصوا. Asawwaka. Tu. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Lain bunyinya asau dengan asaw. Melayu. ليسوا سواء Ya. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آباء الليل. Ana. Salah. Titik nun bukan titik ba. Mana? Ana akak sebut abah. Astaghfirullahaladzim. آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر Ya. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Ya. ويسارعون في الخيرات Ya. وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه Ya. والله عليم Masuk sikit lagi. Wallahu alimun. Ain. والله عليم بالمتقين. Geram mana bunyi muttaqin tu. Kadang kan huruf Jangan kuat sangat terdengar tekan muttaqin, jangan taqi. muttaqin. Tapi jangan sampai jadi muttaqin. Muttaqin dia jadi kaf. Kaf. Dia tetap kena tempat keluar dia, tapi Taqi. tempat keluar dia tu jangan terlalu kuat. Taqi, jangan qi. Tu kuat sangat. Okey, terima kasih Terima Ustazah. kasih Kak Zu, sama. Okey, kita tengok muka surat 65 lah kan. Saya record. Panjang-panjang ayat dia. Mana tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
وأولئك أصحاب النار هم Zah minta فيها maaf tak dengar. خالدون. Sang Sekejap. Semua tak dengar ke? Volume rendah Tak. sangat. Minta Tak maaf. dengar. Volume rendah, volume rendah. tak dengar. Minta maaf. Hello? Tak dengar tak? Hello? Level rendah, level rendah. Pelan Ustaz. Saya tak ada usik apa-apa. Tapi kita dengar perlahan sangat. Dengar tak? Hello? Okay. Tak ada? Slow. Kenapa slow pula ni? Ya. Sekarang tak ada? Ada? Sekarang okey. Saya tak ada usik apa-apa. Dia kadang-kadang macam tu mikrofon ni. Dia tiba-tiba. Jangan dekat sangat dengan mulut Ustazah, popping. Itulah sebab saya takut tak dengar. Bila dekat dia popping. Itulah dia masalahnya. Sekarang ni dekat tak? Dekat. Tak dengar tak Okey, sekarang? okey, okey. Okey, sebab saya record kat sini, saya record kat handphone sekali. So saya delete balik lah yang tadi tu. Saya kena ulang balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبون
تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم. Okay. Dengar? Tak dengar? Tak dengar lagi Hello? Kak Su dengar tak? Okey Ustazah. Oh, yang Kak Su bagi ni? Tadi separuh jalan. Ya, Sekejap, lepas tu dia dengar balik. Dia dengar balik. Okey Ah. pula. Itulah. Masalah mikrofon ni lah, tak tahulah. Mikrofon ke kadang lain saya pun tak okey juga. Dia weng-weng. Okay, Alhamdulillah. So tadi muka surat 65 Okey, kita tajuk sampai mana dah hari tu? 22 kan. Pelajaran 2 dah Ustazah. Pelajaran 2. Muka surat? 94 dah. Ini hari ni 96. 96. Mak Jaiz Munfasil Ya, ya. Okey, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok buku tajwid, muka surat 104. 104 pula. 96. Tak, saya punya kat sini dia punya ni lari sikit. Muka surat kat situ 96 tapi saya kena type 104. Baru dia pergi dekat muka surat 96. Okey. Okey, kita tengok tajuk dia Mad Jaiz Munfasil. Okey, kenapa nama dia mad? Kerana dia melibatkan huruf alif waw ya. Kenapa dinamakan jaiz? Jaiz ni maksudnya harus. Kenapa harus? Apa yang harus? Harus tu dibaca sama ada 2, 4 atau 5 harakat mengikut keadaan-keadaan tertentu nantilah yang kita akan belajar. Kemudian munfasil ni maksudnya terasing. Ataupun dikata macam mana berpisah. Berpisah. Apa benda yang berpisah ni? Okay, kita tengok. Sekejap Okey, nombor 1 mad jaiz munfasil dikata terjadi apabila huruf mad. Bila disebut kat sini huruf mad bermakna kita akan tengok pada kalimah tu adanya 3 huruf. Apa hurufnya? Alif ataupun waw ataupun ya
Kemudian dia kata huruf mat tersebut bertemu dengan hamzah. Huruf mat tadi bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Dalam 2 kalimah maknanya mat kalimah pertama, hamzah kalimah yang kedua. Okey, nampak? Maknanya dia kata 2 kalimah kan? Jadi itu maksud munfasil, dia berasingan. Mat pada kalimah pertama, hamzah pada kalimah kedua. Okey, kemudian nombor 2, dinamakan mat jaiz kerana sebahagian daripada Imam Al-Qurra mengharuskannya, ataupun dalam kurungan tu ditulis jaiz, mengharuskan tu jaiz lah, dibaca lebih daripada kadar mat asli. Maknanya dia boleh baca dengan 4, dia boleh baca dengan 5. Tapi ada ketika dia boleh baca dengan 2 harakat lah. Kita tengok pada keadaan lah macam mana kan. Okey, baik. Kemudian dinamakan munfasil. Tadi saya sebut munfasil tu apa? Terasing kan. Okey, apa yang asing? Dia kata dinamakan munfasil kerana huruf mat terpisah daripada hamzah dalam kalimah yang berlainan ataupun kalimah yang berasingan. Itu maksud dia. Nanti bila kita tengok contoh baru kita nampak apa yang dimaksudkan. Kita tengok nombor 3. Mat jaiz munfasil mesti. Ni mesti dibaca 4 atau 5 harakat mengikut Thariq Syatibi. Ini sekiranya kita baca dengan menyambung lah. Maknanya ada pertemuan antara mat dengan hamzah tu, maka tidak ada pilihan sama ada kita membaca dengan 2 wajah tersebut, iaitu 4 atau 5 harakat. Kemudian disebut kat sini juga, jika waqaf pada huruf mat tersebut. Ni beri perhatian. Kalau kita waqaf atau berhenti pada mat tersebut, maka kembali kepada hukum asalnya. Mana hukum asalnya? Iaitu mat asli dan wajib dibaca 2 harakat. Okey, saya terangkan kat bawah mengikut pada contoh yang dia dah berikan. Okey, cuba tengok nombor 1. Okey, saya tandakan siap-siap mana yang dikatakan 2 kalimah. Okey. Bima ni kalimah pertama. Cuba tengok. Unzila ni kalimah yang kedua. Jadi nak ceritanya sekarang, dekat bima ni ada tak huruf mat? Ada, iaitu alif kan? Ada tanda panjang pula. Lepas tu dekat kalimah unzila ada hamzah tak di permulaan tu? Ada. Jadi dia terasing 2 kalimah yang berlainan. Alif pada kalimah bima iaitu kalimah pertama. Hamzah pada kalimah unzila. Okey, jadi bila dia kata bacaan tu diteruskan, katalah dalam keadaan kita punya nafas ni panjang, boleh je sambung kan. Jadi bila bersambung kita akan baca bima tu 4 atau 5. Bima unzila ataupun 5 bima unzila dan terus. Tapi sekiranya tiba-tiba nafas kita habis, nak paksa tak boleh, curi nafas tak boleh kan. Jadi berhenti pada bima. Tak sempat nak menghabiskan dekat unzila. Jadi bima tu tidak perlu dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Bima hanya baca dengan kadar 2 harakat sahaja. Kenapa 2? Sebab dia tak jumpa hamzah. Syarat dia tadi bila bertemu sahaja dengan hamzah maka jadilah 4 atau 5. Dah bila dia tak jumpa dengan teman sebelah tu, makanya 2 ajalah. 2 ajalah. Maknanya dia berbalik kepada hukum asal bima tu iaitu mat asli. Okey, jelas? Jelas Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Cuba tengok kita tengok je semua contoh-contoh yang ada pada nombor 1 hingga nombor 10. Okey, boleh tak Kak Su cuba sebut sikit? Kat mana hukum mat jaiz mufasil pada nombor 2? Nampak tak? Artinya kalau boleh menerangkan tu maknanya faham le. Hilang ngantuk teman petang. Terkejut mak. Terkejut mak tiba-tiba kena panggil namanya. Aduh. Sebenarnya baru nak tanya. Sebab Kak Su kan ni tak tahulah ada latihan kat sebelah kan, sambil Ustazah terangkan Kak Su jawab sebelah.
Okey. Okey, kalau kita tengok soalan yang nombor 1, bilakah terjadinya mad jaiz ni? Okey, Ha. jawapan dia ada dekat nombor 1 kan. Lepas tu Betul. nombor 3, dia kata mengapakah dinamakan dengan mad jaiz? Lepas tu dia buat pula kerana huruf mad terpisah daripada hamzah dalam kalimah yang berasingan. Tapi Ha. dekat atas dia cakap huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Ha. Itu kan maksudnya berasingan. Bila 2 kalimah tu asing, huruf madnya kalimah Ya pertama. Allah, kisah. Kan faham tak dia punya soalan? Okey, Sebab okey. dia asingkan siap-siap tu. Yang atas dinamakan mad jaiz kenapa? Lepas tu dinamakan munfasil kenapa? Jadi kita kadang-kadang kan dalam exam lah. Macam ni untung tak ada exam. Kan ni pun Kan? macam confuse-nya kena baca banyak kali. Kalau Wah, exam kena baca banyak kali soalan. wah, baru faham. Faham kan maksudnya tu? So nombor 2 tu macam mana nak kita kata? Ni apa nama? Fala ithma alaih tu. Yang mana satu? Fala la tu lah. Okey, fala tu huruf Huruf mad asli. bukan, dia huruf mad sahaja, jangan sebut mad asli. Okey, mad. Mad kan. Sebab dia sekarang hukum adalah hukum mad jaiz Mad munfasil. fajar. Kan? Okey. Okey, huruf- mad pada kalimah fala. Dia berjumpa siapa? Hamzah bawah. Okey. Hamzah. Jumpa hamzah pada kalimah isma. Kalimah isma tu bukan ada pada kalimah fala. Isma tu kalimah dia sendiri, iaitu kalimah kedua. Jadi bila fala bertemu dengan isma, maka jadilah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Nampak tak? Tapi kalau dia Nampak. terhenti, kalau kata Kak Su tengah baca berhenti fala, maka Fala, baca dengan dua dua harakat je. Tu. Kalau nombor 3, cuba tengok. Qalu. Tak kisahlah siapa-siapa saja menyakatkan. Orang lain pula. Cuba orang lain pula. Tak orang lain bagi faham Bonda pula. Musliah boleh tak? Cuba tengok ayat nombor Ah. 3. Nombor 3. Qalu inna ma'akum. Yang mana satu? Qalu. Lepas tu dia bertemu pula dengan yang inna tu apa ni ada hamzah. Okey, qalu tu hurufnya huruf waw. Gitu. Inna tu hamzah. Jadi waw dalam kalimah qalu. Hamzah dalam kalimah inna. Maka Inna. qalu bertemu dengan inna, jadilah dia mad jaiz munfasil. Gitu jawapannya. Boleh? Okey. Tak apalah, kita belajar-belajar lah cara kita nak menerangkan ke orang macam mana. Kan. Bonda Zainab boleh ambil satu. Empat tu. Yalah kita sekarang ni belajar ni ikut apa simbol, tapi bila nak terang macam Ustazah kata tu kita macam teragak-agak jugalah kan. Biasa. Ustazah, bila kita kata mad jaiz munfasil ni huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Dalam konteks fala la ni kita boleh katakan huruf mad kan, sebab ada tanda mad ke atas lam tu, masih kita boleh kata huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Betul, mad ni dia tak kisah dia ada tanda panjang ke tak ke, janji huruf alif wawiyah. Selain daripada alif wawiyah, lanai huruf mesti ada mad tu lah. Mad bukan. Macam mana selain daripada huruf alif wawiyah? Dia mad memang ada alif wawiyah. Adalah huruf mad alif wawiyah. Tapi yang dalam ni macam fala ni la ni sebab ada tanda mad kat atas tu, boleh Tanda kita kata kan. Dia, kalau untuk mad jaiz munfasil kan, memang akan ada tanda panjang pada huruf mad. Huruf mad. Tapi lam ni kita dalam tu bukan huruf mad dia kan, bukan mad asli. Lam tu bukan mad tapi alif sebelah lam tu. Bila dia jadi lam alif tu tetap huruf lam ditambah dengan alif. Bila dalam keadaan macam ni, betul Ustazah, saya kata betul Ustazah, bila kita tulis benar tu mesti lam ada alif. Alif tu jadi huruf mad lah, automatik dia jadi betul, alif bertemu dengan hamzah. Betul lah, maknanya melibatkan 3 huruf tu lah sahaja. Okey, boleh jelaskan? Okey, nombor 4. Cuba tengok nombor 4 tu macam mana nak terang. Huruf waw lah Ustazah. Huruf waw pada kalimah? Pada kalimah kuwa. Jangan kuwa, ku. Kuwa. Ya Allah Rabbi. Ku. Jumpa dengan hamzah pada kalimah anfusahum. Ya, betul.
Waw pada kalimah ku, hamzah pada kalimah anfusakum dia bertemu. Maka jadi mad jaiz munfasil. Okey, macam tu kan. Dia kan bila kita training, kita nak menerangkan lagi kita mudah tahu, faham. Kan? Mula-mula memang tergagau-gagau. Sebab tu macam kita lah, macam kita belajar kat sekolah, macam kita dekat universiti, kita kena present kan. Apa tujuan dia suruh kita present? Tujuannya supaya kita lebih faham. Mana nak nampakkan kefahaman tu bila kita boleh terangkan, kita faham lah maknanya. Kita duduk dalam kelas ramai-ramai dengan kawan kita satu dewan kan belajar. Pensyarah kita pumpang depan kita pun angguk-angguk. Tak tahulah angguk tutup mata ke buka mata kita tak tahu. Tapi sejauh mana kefahaman tu nanti adalah ketika kita menerangkan semula. Semua orang dah pernah lalui proses tu kan. Kita lebih faham lah macam mana pembelajaran tu sebenarnya. Okey. Alhamdulillah. Okey, Bunda Rubiah boleh? Cuba tengok nombor 5. Nombor 5, wafi tu ya tu huruf mad berjumpa dengan hamzah wasal dalam satu kalimah. Jangan hamzah wasal. Hamzah wasal bertemu hamzah. Hamzah. Bertemu hamzah. Ya betul. Okey, betul lah tu jawapannya. Huruf ya pada kalimah wafi, huruf hamzah pada kalimah anfusikum. Maka dia bertemu jadilah mad jaiz munfasil. Jadi kesemuanya contoh ni dia melibatkan hanya huruf alif, waw dan ya. Yang mana atas huruf alif, waw, ya tu ada tanda panjang. Yang menunjukkan tanda panjang tu kena baca lebih daripada kadar 2 harakat. Sebab tujuan dia letak tanda panjang ni kerana sememangnya bacaan tersebut adalah perlu dibaca dengan cara menyambung. Kecuali pada waktu-waktu tertentu ataupun emergency case lah. Ni yang bila dia kata emergency case tadi keluarnya yang nombor 3 tu. Dia kata jika waqaf pada huruf mad tersebut. Macam mana boleh terjadinya waqaf? Dalam keadaan kita nafas putus, kita terbatuk, kita bersin. Jadi benda tu kita nak kena tahu. Sebab kaedah dia akan berubah bila kita baca waqaf dan kita baca wasal. Okey, boleh? Kita tengok sikit lagi. Kalau nombor 6, fi azanihim, ya pada kalimah fi, hamzah pada kalimah azanihim. Kemudian nombor 7, ala innahum, alif dekat kalimah ala, hamzah dekat innahum. Okey. Dia bukan lam dia alif. Okey, nombor 8, faiza, alif pada kalimah faiza, hamzah pada kalimah uzia, permulaan uzia. Begitu juga nombor 9, Rabbana atina. Ini yang selalu sangat kita jumpa. Rabbana ni ada huruf alif. Kemudian dia bertemu siapa? Hamzah dalam kalimah atina. Dan akhir sekali 10, iza adanya huruf alif. Nampak tak iza tu? Lepas tu dia bertemu siapa? Hamzah dalam kalimah asmaro. Okey, itu satu. Nak ceritakan yang dia bertemu dalam 2 kalimah. Katalah. Kita ni menggunakan Quran yang tidak ada warna satu. Lepas itu kita gunalah pula Quran yang bukan waqaf ibtidak. Kita gunalah Quran yang tak ada perkata. Kita guna Quran lama. Macam mana cara kita nak mengenal dia 2 kalimah ke 1 kalimah? Salah satunya. Okey. Ada tak persoalan ni terjadi dekat dalam kepala kita ni terfikir? Kalau macam ni diterangkan kita nampak kalimahnya berasingan. Kalau dah ayat tu memang dalam Quran tu panjang, tang mana kita nak kata 1 yang mana 2? Kelebihannya ada pada orang yang menggunakan Quran yang ada warna tu. Perasan tak ada setengah Quran ni dia warna kelabu hitam. Sebab dia nak mengasingkan setiap kalimah. Tapi kalau kalimah yang memang warnanya hitam semua, macam mana? Hilang terus Kak Su, saya bagi soalan. Ada ke tak ada? Jangan serius benar petang-petang ni. Ngantuk teman ni Kak Su. Okay. Rugi pula siapa tak masuk kelas hari ni. Okay. Jadi kalau kita perhatikan contoh daripada nombor 1 hingga 10 tu, huruf hamzah itu dia ada tongkat. Faham tak? Faham tak maksud tongkat? Dia ada rumah. Contoh macam fala dengan isma alaih nombor 2 tu kan. Hamzah tu berada di bawah alif. Ada tak hamzah yang tak ada tongkat kat sini?
yang di belakang tu lah Ustazah. PR tu kan. Hamzah di belakang. Itu pun sebenarnya katalah Tongkat. nombor 6 dengan nombor 9 tu kan. Fi adhanihim atina, walaupun dia tidak bertongkat tapi selepasnya tetap ada huruf mat. Dia tetap ada yang bersandar, yang disandarkan kepadanya. Kan? Betul tak? Okay, jadi kalau dia bertongkat begitu maka dia jadi mat jaiz fasil. Sebab yang muntasil tu dia togel macam tu je kan Ustaz? Macam mana? Mat wajib muttasil kan? Dia togel. Dia Togel. Jangan togel pula. Togel. Okey, kita tengok contoh kat sini. Kita tak masuk lagi mat wajib muttasil kan? Ke dah masuk? Dah lepas Ustaz. Dah lepas. Teman lupa. Ni. Aceh tengok ni. Aceh tengok. Aceh tengok ni. Dia bertemu juga mat dengan Hamzah. Apa pun nak cakap perak aja ni. Saya ni kan 2-3 hari ni jumpalah dengan Ustazah Nurmalina ni. Ustazah Nurmalina Johan Terbangsa tu. Kan saya ni bila dah, yalah kita kan kawan Qariah ni kan, dah sampai musim-musim tilawah ni selalu jumpa. Artinya jumpa dia tu memang cakap perak aje lah. Habis ni kan lagi kan nak cakap dengan dia. Kali saya duk mengajar dalam kelas ni habis semua bahasa Kak Li masuk. Bahasa perak. Aduh ya, nak boleh saya kata jadi peraknya. Saya bukan orang perak pun, mengajuk-ngajuk pandai lah. Okey. Tengok contoh-contoh mat wajib mutasil. Ada tak? Ada tongkat tak? Tak ada. Dia tergantung aja teman tu. Itu mat mutasil. Dan dia dalam satu kalimah. Bila kita baca auliya, kita berhenti, kita bunyi tak hamzah tu? Bunyi, kita bawa tak hamzah tu, maknanya kalau bunyi, bawa sekali walaupun kita berhenti. Tapi beza mat munfasil tadi, ceritanya, kalau kita berhenti, ada tak kalau kita baca bima unzila ni kita baca bima, boleh tak kita bawa hamzah? Tak boleh sebab apa tak boleh? Hamzah tu bukan bima punya. Hamzah tu unzila punya. Gitu. Okey, faham tak? Jelas tak? Betul. Masya-Allah, cantik betul hukum tajwid ni kan. Dia sediakan 3 je huruf mat dalam 30 juzuk Quran ni. Tapi 3 huruf mat tu bermacam-macam mat dia keluar. Tapi dengan cara yang berlainan lah. Yang mat wajib mutasil dalam 1 kalimah, mat jaiz munfasil dalam 2 kalimah. Sekarang sekejap lagi kan mat silah pula ada ha sebelum alif waw ya. Tapi alif tak adalah waw ya. Tapi apa-apa bila sebut mat je mesti pucuk pangkal dia akan patah balik pada huruf yang 3 tu je. Dia ada 14 cabang tu. Semua menggunakan huruf mat. Kan? Kalau kita kaji Quran ni, Allahu Akbar. Banyak lagi yang kita rasa macam Allah sikitnya ilmu kita ni. Tak pernah habis kan kita ni belajar. Okay. Sesikit itulah yang kita dapat tu kita cuba manfaatkan. Okey. Okey, jelas untuk mat munfasil pula. Mat jaiz munfasil. Ada soalan berkenaan dengan mat jaiz munfasil? Kak Su mesti dah habis jawab dah muka surat 97. Error teman. Kalau tak jawab, tak ingat. Betul. Betul. Dia kan bagusnya belajar satu tajuk terus buat. Sebab apa? Sebab dia punya soalan ni berkait dengan tajuk tu je dulu. Itulah. So bila kita ulang kaji dah senang. Ulang kaji minggu depan bila kelas balik. Macam tu kan. Macam tu. Gitu. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan? Tak. Rasa saya pun dah tak ada soalan dah ni. Habis dah soalan. Okay, kalau tak ada, apa dia? Lepas perjalanan. Manarid li sukun. Manarid li sukun. Sekejap tengok. Manarid sukun ni pun senang je ni. Kita masuk sekali satu lagi boleh tajuk? Boleh. Boleh. Salah. Tak apa. Saya 4.30. Boleh. Okey, kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Manarid li sukun. Masuk pelajaran 4, dia tulis mat juga. Apa maksud mat? Bacaan panjang. Yang selalu saya cakap kat bonda kan, bonda misliah. Jangan panjang sebab dia tak melibatkan huruf mat. Kan. Masalah saya lah tu terlebih-lebih. Tak apa, biasalah tu masalah tu. Kita cubalah atasi kan. Tak ada masalah. Tapi jangan jemur dengan saya je. Saya memang tak jemur menegur.
Terima kasih Ustazah tak jemu mengajar saya. Ni tak jemu, saya seronok sebab itu saya suka bidang saya kan. Okey, lepas tu mat melibatkan alif waw ya. Kemudian arid. Arid tu maksudnya mendatang. Apa benda yang datang? Tulis dulu apa benda datang tu, kemudian kita cerita sekejap lagi. Arid tu maksudnya datang. Lis sukun, dengan mati. Apa benda mat datang dengan mati? Apa benda maksud dia? Okey. Man arid lis sukun ni sebenarnya ringkasan daripada tajuk man arid lis sukun. Kita ambil daripada apabila satu kalimah yang berada di hujung tu dia berhenti. Contohlah pada surah Al-Fatihah kita ambil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belakang tu na kan. Bila kita baca dan waqaf, adakah kita bunyi alamina? Ada tak kita bunyi na? Tak. Kita bunyikan apa? Alamin. Bunyi tak nun baris atas tu? Tak bunyi, tapi Tak kita bunyi. Kita bunyi apa? Nun Mi. mati. Nun mati. Sebab apa nun mati? Sebab kita nak berhenti. Itu namanya ma'arid li sukun. Datangnya sukun sebab kita nak waqaf. Itu ma'arid li sukun. Datangnya tanda mati tadi bukan kita padam alamina tu kita padam lepas tu letak mati. Tidak. Maksudnya datangnya bunyi tanda mati tadi bila kita nak waqaf pada ayat tersebut. Itu namanya ma'arid li sukun. Nampak? Okay, kita tengok nombor 1. Mad arid li sukun terjadi apabila huruf mad bertemu sukun yang mendatang ketika waqaf. Apa maksud huruf mad bertemu sukun mendatang ketika waqaf? Kita pergi bawah sikit. Cuba tengok Okey, cuba kita tengok yang saya highlight ni. Ni. Fihi ma'ainani tajriyani. Okey, sebelum nun baris bawah ni ada huruf apa? Huruf? Ya. Alif. Alif Oh, mad. alif. Okey, jadi dikata apabila huruf mad bertemu sukun. Mana Okey. sukun? Sukun tu tak nampak tapi dia kata sukun yang mendatang. Dan Datang. kita baca tak bunyi tajriyani. Kita baca tajriyan. Tajriyani. Datang tak sukun tu? Datang. Datang sukun tu. Itu sebab dia namakan man arid li sukun tadi. Datangnya sukun yang mendatang tu ketika waqaf. Kalau kita nak sambung barulah dia bunyi balik. Tajriyani fa bi ayyi ala. Contoh. Tu. Beri maksud kenapa dia letak tajuk man arid li sukun. Okey. Kemudian yang kedua. Dinamakan mad arid li sukun kerana terdapat sukun yang mendatang iaitu arid ketika waqaf. Dalam Quran kat hujung-hujung memang dia tak letak tanda mati. Dia letak baris. Tak kisahlah sama ada baris atas, baris bawah, baris depan. Ada juga beberapa tempat yang ada tanda mati. Tapi bila yang itu memang kita terus ikut sahaja. Tapi bila pada setiap kalimah yang ada tanda-tanda atau baris atas, bawah, depan, bila kita berhenti tetap kita kena matikan. Okey. Kemudian alhamdulillah. Yang ketiga, mad arid li sukun harus. Ni bila dia kata harus ni maknanya dia banyak wajah. Harus dibaca 2, 4 atau 6. Bolehlah kita pilih mana satu kita nak, mana satu kita selesa ikut pada kemampuan nafas masing-masing. Ada orang nafas panjang berjela, ambillah 6 harakat. Ada orang nafasnya kontut, ambillah 2 harakat. Jangan tak ada harakat langsung. Syaratnya ambillah antara 3 wajah tersebut. Jika diwasalkan, okey, pada setiap hujung ayat yang kita berhenti tadi, kita boleh baca 2, 4 atau 6. Tapi kalau sambung, ni maksud jika diwasalkan tu maknanya kalau dia sambung bacaan tersebut, maka kembali kepada hukum asalnya. Siapa hukum asalnya? Iaitu mad asli dan wajib dibaca 2 harakat. Okey, contoh yang paling mudah lah. Kita nak ambil contoh apa paling mudah? Okey, katalah. Saya ambil masa sikit. Okey, nampak yang saya share ni? Kita baca tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ambil 4 harakat contoh. 4 harakat panjang ni dan saya matikan 4 kat sini. Tapi bila kata saya nak sambung, dia kata tadi wasalkan. Sekiranya wasal dengan ayat sebelah, maka mi ni dia jadi hukum apa? Adakah dia jadi lagi man arid li sukun?
Ya. Tak boleh. Dia jadi mad asli sahaja. Bila mad asli maka dekat sini dia jadi berapa harakat? 2. 2 harakat sahaja. Tak boleh 4, tak boleh 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alamina, Alaminarrah. Dia jangan Alaminarrahman. Tak boleh. Yang diguna pakai 4 dengan 6 tu ketika waqaf. Kalau wasal memang tak boleh guna pakai 4 dengan 6. 2 sahaja dan sambung. Gitu. Boleh? Okey. Kalau tak jelas tanya Seterusnya apa lagi? Ni contoh-contoh dia lah. Kalau kita perhatikan contoh dia kan daripada nombor 1 hingga 10. Setiap penghujung kalimah atau penghujung ayat ni mesti didahului oleh huruf mad. Didahului oleh huruf mad ni maksudnya huruf yang kedua akhir lah. Sama ada alif, waw, ya. Contoh macam nombor 1 alif dulu baru nun. Nampak tak? Nombor 2 waw baru nun. La yash'urun. Nombor 3 alif baru nun. Nombor 4 ya baru nun. Nombor 5 alif nun. Nombor 6 waw jim. Nombor 7 ya nun. Nombor 8 alif sin. Nombor 9 waw lam. Nombor 10 waw nun. Tak kisah huruf hujung tu huruf apa pun. Yang penting sebelum huruf akhir, iaitu huruf kedua akhir itu antara alif, waw dengan ya. Dan ada sebenarnya lagi syarat dia. Kita kena tengok huruf ketiga akhir. Pula dah. Tadi kedua akhir. Okey, huruf kedua akhir sama ada alif, waw atau ya. Huruf ketiga akhir kita nak kena tengok apa? Tak payah tengok huruf apa, tengok baris dia. Sekiranya hurufnya berbaris, sekiranya hurufnya alif, mesti sebelum tu baris atas. Cuba tengok Tajrian. Nampak tak alif kan? Sebelumnya mesti dekat ya tu baris atas, nampak? Sekiranya huruf yang kedua akhir tu waw, maka sebelumnya baris apa? Cuba tengok nombor 2. Dhammah. Baris depan. La yash'urun. Tu. Itu dia punya rahsia dia. Kalau ya, kedua akhirnya huruf ya. Sebelumnya mesti baris bawah. Itu syarat utama mad. Kan? Itu syarat utama mad. Cuma bezanya kalau mad asli di tengah-tengah. Kalau mad arid disukun di hujung ayat. Itu beza dia. Okey, boleh? Jadi dalam satu-satu bacaan kita, sekiranya lah katalah tadi kita baca muka surat 64 daripada satu page tu lah daripada ayat atas sampai bawah tu, kesemuanya di penghujung ayat tu ada ma'arid disukun. Bila kita dah memilih dengan bacaan contoh 4 harakat. Jadi semua sekali ayat tu kalau boleh berhenti pada hujung kalimah, hujung ayat mesti dibaca dengan 4 harakat. Bukan wajib, tapi sekiranya kita memilih dengan bacaan yang sama, menjadikan bacaan itu lebih tersusun dan kemas. Dia teratur, dia selari. Kan? Kalau kita baca surah Al-Fatihah kan semua ma'arid disukun hujungnya. Kan kejap 2, kan kejap 4. Kan hujung tu kan 2 balik sebabnya pendek. Waladdallin. Ustazah, dha tu dah 6 harakat. Lin tu tinggal kontot 2 harakat sebab nafas tak ada. Jadi kita ukur-ukurlah dengan kemampuan diri kita lah. Sama ada kita mampu baca 6 harakat ataupun 4 harakat atau 2 harakat. Wallahu a'lam. Boleh ma'arid disukun? Itu sebab namanya arid li sukun. Datangnya mati ketika waqaf. Kalau tak waqaf tak datang mati. Ada soalan? Ustazah, soalan nombor 2, nyatakan hukum mad arid li sukun, maknanya hukumnya wajib dibaca 2, 4, 6. Jawapan dia. Kedua, nyatakan hukum ma'arid li sukun. Hukum bacaan ma'arid li sukun memang yang ni lah. Harus baca. Betul. Ni ma'arid li sukun harus dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Dia pusing soalan kan, pening. Betul. Baca banyak kali. Sian lah. InsyaAllah tak faham boleh tanya. Okey. Dia banyak bentuk soalan kan. Okey, habis Alhamdulillah. So nanti hari ni kita dah dapat cover 2 tajuk. So minggu depan kita akan masuk Madlin. Madlin pun menggunakan huruf mad juga, alif, waw. Alif tak ada, waw dengan ya. Kenapa tak ada alif? Nanti saya cerita minggu depan. Okey, tak ada soalan Alhamdulillah.
Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhu nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Ya, Ustazah. Oke, sama-sama.